Okay, Assalamualaikum, selamat pagi. Okay, hari ini kita akan teruskan dengan tajuk percukaian, iaitu bab yang pertama, bab yang keempat, matematik tingkatan 5. Okay, kita lihat percukaian. Kalau awak tengok dialog di sini, okay, kerajaan memperuntukkan dana untuk menyediakan infrastruktur asas seperti membina hospital yang memberikan perkhidmatan kesihatan. Dari manakah dana tersebut diperoleh? Okey, so jadi di sini dijawab antaranya ialah cukai. Okey, jadi hari ini kita akan belajar berkenaan dengan percukaian. Okey, kita lihat apakah tujuan percukaian. Okey, percukaian ialah satu proses hasil wang yang dikumpul daripada individu atau syarikat untuk digunakan dalam pembangunan negara dengan menyediakan pelbagai kemudahan. Misalnya pendidikan, kesihatan, keselamatan, kebajikan demi kesejahteraan semua rakyat. Okey, semua hasil cukai yang dikutip berdasarkan akta-akta yang diluluskan dalam parlimen. Okey, contoh di sini tujuan percukaian antaranya contoh macam isu sekarang, kalau kita tengok kes COVID, okey, banyak peruntukan-peruntukan yang diagihkan untuk Kementerian Kesihatan, okey, bagi menangani isu-isu COVID, okey, dari segi perubatan dan sebagainya, dan juga untuk kementerian-kementerian yang lain juga. Maksudnya semua itu daripada hasil negara lah, daripada cukai, okey, untuk keperluan dan juga pembangunan negara. Okey, gambar rajah ni menunjukkan bagaimana proses cukai itu, kitarannya. Okey, kita lihat kalau cukai, maksudnya cukai pembayarnya adalah rakyat lah. Okey, yang ini dia ada kategori-kategorinya. Rakyat membayar cukai. Kemudian cukai ini diuruskan oleh kerajaan yang memerintah. Okey, kemudian tujuan dia untuk membangunkan negara. Okey, kita akan agihkan lah. Okey, biasa awak lihat hujung tahun dia ada pembentangan bajet kan, peruntukan untuk setiap kementerian dan sebagainya. Jadi itu adalah tujuannya untuk membangunkan negara dan juga kemakmurannya akan dinikmati oleh rakyat itu sendiri. Okey, so itu adalah kitarannya lah. Maksudnya rakyat bayar cukai, diurus oleh kerajaan yang memerintah, kemudian digunakan untuk kebaikan rakyat lah. Okey, untuk negara, infrastruktur dan juga segala kemudahan untuk rakyat. Okey, so itu adalah percukaian. Okey, kita lihat di sini tujuan percukaian. Tujuan percukaian secara detailnya, okey, sumber pendapatan kerajaan. Dia adalah sebagai sumber pendapatan kerajaan, okey, untuk mentadbir urus negara, untuk membiayai projek pembangunan, okey, nak buat landasan kereta api, jalan dan sebagainya, untuk mengagih semula ketidakseimbangan pendapatan dalam masyarakat. Okey, bantuan-bantuan untuk golongan yang tertentu. Okey, tujuan percukaian yang lain adalah alat pelaksanaan polisi kerajaan, okey, supaya polisi tersebut mendapat kesan yang lebih efektif. Contoh, pelepasan cukai untuk rawatan perubatan ibu bapa untuk mewujudkan masyarakat yang penyayang. Maksudnya, jika kita ada bil-bil untuk rawatan, so kita akan dapat pelepasan cukai. Okey, kemudian contoh cukai keuntungan harta tanah dikenakan apabila kerajaan ingin mengurangkan aktiviti pelaburan harta tanah yang keterlaluan. Okey, jika terlampau banyak. So ini adalah alat pelaksanaan polisi kerajaan. Dan yang ketiganya, tujuannya adalah sebagai kawalan penjualan barangan atau perkhidmatan. Okey, ada barang-barang yang kawal jualannya. Contoh di sini seperti rokok, arak dan perjudian, okey, dikenakan cukai supaya untuk mengelakkan ataupun mengurangkan pembelian barangan ataupun menggunakan perkhidmatan tersebut. Okey, kebanyakannya rokok, okey, memudaratkan kan. So, jadi ini adalah tujuannya dikenakan cukai supaya kurang orang menggunakan perkhidmatan tersebut. Okey, yang keempat, sebagai alat keuangan untuk menstabilkan ekonomi. Okey, cukai merupakan satu daripada alat kewangan bagi kerajaan untuk menstabilkan ekonomi lah. Okey, kita nak susun atur semula keuangan dan agihan kepada badan-badan tertentu. Okey, itu adalah tujuan percukaian. Okey, kita lihat ke mana hasil cukai ini digunakan.
Okey, pertama kita lihat di sini antaranya adalah untuk pendidikan. Okey, kita bagi kemudahan buku teks dan sebagainya. Okey, macam-macam lah peruntukan untuk pendidikan. Okey, bantuan-bantuan dan sebagainya. Peruntukan PCG, okey, untuk kegunaan sekolah lah. Okey, kemudian kesihatan. Okey, macam sekarang banyak peruntukan diagihkan pada kesihatan. Okey, kerana kes COVID yang sekarang yang makin meningkat ni. Kemudian untuk kebajikan, untuk membantu orang-orang golongan yang tua, golongan kurang upaya, golongan yang susah. So ini adalah sebagai untuk kebajikan. Kemudian infrastruktur dan kemudahan awam, okey, untuk keselesaan rakyat, pertanian dan industri, keselamatan dan pertahanan negara dan juga pembangunan. So ini adalah hasil ke mana cukai itu diagihkan, okey, kepada badan-badan tertentu. Okey. Okey, sekarang kita lihat jenis-jenis cukai. Okey, ada beberapa jenis cukai. Okey, ini adalah contoh. Okey, nyatakan jenis cukai dan pihak berkuasa yang mengutip cukai berikut. Okey, berdasarkan huraian di sini. Cukai yang dikenakan kepada pemilik tanah. Okey, namanya adalah jenisnya adalah jenis cukai tanah. Pihak berkuasa yang dilantik untuk mengutip cukai tanah adalah pejabat tanah dan galian. Okey, dan jika kita mengelak cukai, tidak membayar cukai, kesannya adalah jika bayaran cukai tidak dijelaskan dalam tempoh yang ditetapkan, maka tindakan notis tuntutan dalam borang 6A akan dikeluarkan. Okey, untuk kes yang ini. Okey, kemudian jika masih gagal menjelaskan jumlah tuntutan dalam tempoh dinyatakan dalam notis tuntutan, tanah boleh dirampas ataupun dilucutkan hak. Okey, ini di bawah akta di bawah Kanun Tanah Negara 1965 Seksyen 97 dan Seksyen 100. Okey, jadi kita kena bayar cukai setiap tahun ataupun setengah tahun untuk cukai tanah. Okey, cukai yang dikenakan atas pendapatan terperoleh individu, kita panggil dia adalah sebagai cukai pendapatan. Okey, yang ini pendapatan sama ada penggajian, okey, yang kerja bergaji, awam ataupun swasta, dan juga perniagaan. So yang ini badan yang mengutip cukai ini adalah Lembaga Hasil Dalam Negeri. Okey, dia ada detail dia lah cara pengiraan cukai dan sebagainya. Okey, untuk cukai pendapatan juga dia ada denda-denda jika kita mengelak cukai. Okey, jika tidak maklumkan layak dikenakan cukai, kita tak isytiharkan kita layak, mungkin hukumannya boleh didenda 200 hingga 20,000 atau dipenjara tidak melebihi 6 bulan atau kedua-dua. Okey, kalau tidak melapor pendapatan sebenar di dalam BNCP, okey, borang nilaian cukai pendapatan, kita tak jujur melaporkannya, kita tipulah maknanya, boleh didenda 1,000 hingga 10,000 dan juga dikena penalti 200% atas cukai terkurang lapor. So dia ada kiraan dia lah. Okey, di bawah Akta Cukai Pendapatan 1967. Okey, kemudian jika memberikan maklumat tidak tepat mengenai tanggungan cukai sendiri atau orang lain, okey, contoh kita isytihar tu kita tak jelaskan dengan tepat lah, tak ada bukti-bukti, resit-resit sebagainya, boleh didenda 1,000 hingga 10,000 dan penalti 200% atas cukai terkurang lapor. Okey. Jika sengaja mengelak cukai atau membantu orang lain mengelak cukai, boleh didenda 1,000 hingga 20,000 atau dipenjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya, dan penalti 300% atas cukai terkurang lapor. Okey, itu kesan mengelak cukai lah, membayar cukai pendapatan. Baik, yang ketiga adalah yang ini, cukai yang dikenakan kepada pemilik rumah. Okey, pemilik rumah dia ada cukai pintu. Contoh rumah-rumah yang dibina oleh pemaju-pemaju, rumah teres dan sebagainya. Okey, ataupun rumah di tanah-tanah lot. Okey, dia ada cukai pintu. Apa maksud cukai pintu ni? Okey, cukai pintu adalah cukai yang dikenakan kepada semua pegangan atau harta tanah, rumah kediaman, perindustrian, bangunan komersial dan tanah kosong untuk membiayai kos penyelenggaran bandar seperti mengangkut sampah, membersih longkang dan sebagainya. Okey, yang ini dipanggil cukai pintu. Okey.
Cukai ini juga dikenali sebagai cukai taksiran. Okey, pihak yang berkutipnya adalah, yang mengutip cukai ini adalah Majlis Perbandaran pihak ataupun pihak berkuasa tempatan. Okey, jika mengelak cukai tidak dijelaskan dalam tempoh yang ditetapkan, ada tunggakan, dia akan ada keluar notis dalam borang E akan dikeluarkan. Jika masih gagal menjelaskan tunggakan, waran tahanan dalam borang F akan dikeluarkan dan harta mudah alih boleh disita. Okey, so ini adalah cukai pintu. Kemudian yang seterusnya adalah cukai yang dikenakan terhadap barangan dan perkhidmatan. Contoh jenis cukai ini adalah cukai jualan dan perkhidmatan. Okey, orang pihak ataupun badan yang bertanggungjawab adalah custom. Okey, di sini cukai jualan dan perkhidmatan mula dikuatkuasa pada 1 September 2018. Okey, cukai jualan dia merupakan cukai yang dikenakan sekali sahaja atas pelbagai barangan bercukai pada peringkat pengeluaran dan pengimportan. Okey, biasa yang ini untuk yang jualan barangan bercukai melebihi 500,000 setahun perlu didaftar di bawah akta cukai. Okey, yang didaftar di bawah akta cukai dia kena bayar cukai jualan. Okey, pembekal perkhidmatan dengan nilai perkhidmatan bercukai yang disediakan melebihi nilai ambang 500,000 setahun, dan pembekal perkhidmatan penyediaan makanan dan minuman dengan nilai perkhidmatan bercukai yang disediakan melebihi 1.5 juta setahun. Yang ni dia kena daftar lah, okey, untuk peniaga-peniaga yang besar. Okey, cukai perkhidmatan, contoh macam kita menginap di hotel, okey, kita pergi KFC, selain daripada kawasan bebas cukai, dia akan ada cukai perkhidmatan. Okey, sebanyak kadarnya antara 6% lah. Okey, so, kemudian di sini kesan pengelakan cukai bagi cukai jualan dan perkhidmatan ni, dendanya jika sengaja mengelak cukai atau membantu orang lain mengelak cukai, kesalahan pertama boleh didenda 10 kali ganda hingga 20 kali ganda amount cukai jualan, atau boleh dipenjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-dua. Yang ni awak boleh rujuk buku teks muka surat 103. Okey, dia ada detail di situ. Kesalahan kedua atau berikutnya boleh didenda 20 kali ganda hingga 40 kali ganda amount cukai jualan, atau dipenjara tidak melebihi 7 tahun atau kedua-duanya. Amount cukai yang dielakkan tidak dapat ditentukan, boleh didenda 50,000 hingga 500,000 atau dipenjara tidak melebihi 7 tahun atau kedua-duanya. Okey, jika pihak yang membantu dalam penyediaan penyata cukai yang kurang benar, boleh didenda 2,000 hingga 20,000 atau dipenjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Okey, yang itu awak boleh rujuk muka surat 103 buku teks. Okey, kesan pengelakan cukai. Okey, dan yang terakhir cukainya, cukai yang dikenakan terhadap pengguna jalan raya yang memiliki kenderaan. Okey, yang ini dipanggil jenisnya adalah cukai jalan. Okey, pihak yang bertanggungjawab mengutip cukai adalah Jabatan Pengangkutan Jalan. So yang ini dia mengikut kategori lah, semua kenderaan berenjin mesti membayar cukai setiap tahun. Okey, mengikut kadarnya adalah mengikut kategori enjin kereta, okey, jenis kenderaan. So itu adalah cukai jalan. Okey, kalau kita tengok di bila kita nak perbaharui setiap tahun, yang kita tampal di cermin kereta ataupun di pada bahagian hadapan motosikal, yang itu adalah cukai jalan, di mana dia ada tempoh tarikh tamat cukai jalan tersebut setiap tahunan lah. Okey, kesan jika kita tidak membayar cukai jalan, okey, kita naik kenderaan tanpa cukai, kesannya adalah boleh didenda tidak melebihi 2,000. Okey, jika kita tak perbaharui cukai jalan. So itu adalah sikit pengenalan konsep cukai dan juga jenis-jenis cukai yang ada. Maknanya kita ada 5 jenis cukai di sini. Cukai tanah, cukai pintu, cukai pendapatan, cukai jualan dan perkhidmatan, dan juga cukai jalan. Okey, so ini secara umum je lah. Okey, dan setiap cukai ini dia ada detail pengiraannya. Kita akan sambung nanti dalam
slot yang lain. Okey, sekian, terima kasih.